إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kalam ila kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang dia ada-adakan dalam agama. Setiap yang dia ada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Hari ini saya terpaksa menggantikan Al-Fadhil Ustaz Adli. Mungkin beliau ada perkara yang tak dapat dielakkan. Kita berada dalam surah Al-Baqarah 213. 213 dah sudah belum? Belum lagi? 214. Buku apa tu? Ayat apa? Ayat surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 214 dah sudah dah. Belum hari ni. Okey, ayat kalau ayat 213 kita ulang kaji sedikit. Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu dalam satu umat. Maksudnya satu umat. Awal satu umat, bahawa sesungguhnya bahawa manusia itu dalam satu umat. Maksudnya ulang kaji lah ni. Nak ulang kaji tanya soalan ni. Mengaji tu dapat ke tak tu? Kena datang kelas dia. Di atas umat yang satu, maksudnya di dalam satu akidah. Apa dalilnya? Hadis. Apa dalil bahawa awalnya umat manusia ini semua dalam satu akidah? Dalil dia apa? Dalil dia hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada asyaratu qurun. Asyaratu qurun, ada 10 generasi. Selama 10 generasi itu tidak ada pun orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kana ala ummah. Maksudnya tak ada siapa yang syirik dengan Allah Taala. Langgar perintah Allah ada tak? Ada, langgar perintah Allah ada. Qabil dan Habil langgar perintah Allah, betul tak? Qabil dan Habil pula. Qabil langgar perintah Allah. Nabi Adam AS sendiri langgar perintah Allah SWT. Jadi selama 10 asyaratul qurun, dari 10 generasi tadi, tidak ada sesiapa pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu barulah datangnya kesyirikan. Sebab apa? Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh itu, bila Nuh ajak pada inni da'utu qaumi lailan wa nahara, aku ajak kaum aku. Lalu orang kaum Nabi Nuh kata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka janganlah kamu tinggalkan sembahan kamu, wahai umatku. Ini maksud kaum, wahai kaumku. Maksudnya kaum Nabi Nuh yang jahat ni kata, jangan kamu tinggalkan Wad, jangan kamu tinggalkan Suwa', jangan tinggalkan Yaghuth, jangan tinggalkan Ya'uq, jangan tinggalkan Nasra. 5 orang yang disembah.
Asalnya 5 orang ni orang apa? Orang saleh. Orang saleh yang dijadikan lepas dia meninggal, mereka membuat di atas kubur mereka, ataupun pada awalnya dia buatkan gambar tengah-tengah bandar. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, disebutkan pada awalnya bila meninggalnya 5 orang yang saleh ni, mereka pun bersedih lah. 5 orang wali, 5 sedih lah tengok wali tu orang baik, sedih. Lalu syaitan kata kau letakkan gambar di tengah-tengah bandar, ataupun patung di tengah-tengah bandar, supaya setiap kali bila kamu pergi ke pasar ke, bila kamu terampak patung tu, maka kamu akan rasa teringat balik, hilang rindu kamu. Dan supaya kamu letakkan patung tadi supaya meningkatkan motivasi untuk beribadah. Akhirnya syaitan selama generasi selepas generasi mereka buat apa pula? Mereka katakan, ini dahulu berhala ini kamu disembah oleh datuk nenek kamu. Asalnya patung untuk memperingati saja. Sebab itulah ulama kita mengharamkan membuat patung. La'anallahul musawwirin. La'anallahul musawwirin. La'anat Allah ke atas orang yang buat patung. La'anat Allah ke atas orang yang membuat lukis gambar besar-besar, ta'ziman lah, kerana mengagungkan gambar tadi sebagai tanda pengagungan. Pada awalnya mereka beriktikaf. Kata Ibn Qayyim, mula-mula bukan sembah pun. Mula-mula hormat, lepas tu iktikaf. Tahu iktikaf kan? Iktikaf maksudnya duduk sebagai menangis, sedih, ingatkan apalah orang ni, orang saleh ni apa, duduk-duduk macam tu. Lepas iktikaf, lepas tu syaitan masukkan lagi. Apa kata, letakkan pula patung ini dan gambar ni di setiap rumah kamu. Susah, setiap kali pergi bandar susah. Kena ingat tak pergi bandar, nak ingat kena pergi bandar. Apa kata letakkan dalam rumah patung satu, letak gambar kat rumah patung satu. Akhirnya generasi lepas generasi, syaitan ni bijak. Dia tak akan ubah kata sembahlah berhala, takkan kata macam tu. Syaitan tak sebodoh itu. Sebab manusia tahu kalau kata sembahlah berhala, mereka kata tidak akan terimanya. Ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sebelum dihantar Nabi Nuh AS. Lepas tu kalau kita tengok 5 orang tu 5 orang saleh. Jadi sebab tu Syekh Abdul Wahab dalam kitab dia, Kitab Tauhid, disebut antara punca manusia ini menjadi syirik adalah al-ghulu fis salihin, melampau dalam mengagungkan orang yang saleh. Dan fenomena ini kembali pada umat kita sekarang, iaitu mengagungkan kuburan dan mengagungkan orang saleh, mengagungkan setengah orang keturunan Nabi. Dan cara pengagungannya sampai membawa kepada ta'assub. Baru-baru ni dekat Ampang saya ceramah. Sebelah Masjid Ampang tu, Masjid Mustaqim di Ampang tu, ada satu rumah tu. Dalam rumah tu punyalah besar satu gambar Tok Syekh dia. Besar-besar lah gambar. Adalah saya sebesar orang putih ni. Dan setiap pada malam-malam tertentu mereka mengadakan upacara dia, mengagungkan Tok Syekh tu, mengagungkan orang saleh tadi. Yang orang tadi telah mati. Bukan hidup lagi, dah mati. Kat YouTube dah ada sekarang Ustaz. Sing tu dah buat itu cerita lain, nanti kita sekejap lagi nak arah ke tu, kejap lagi sikit lagi. Jadi orang mengagungkan. Sebab tu juga seperti dikubur di Singapura, Makam Habib Noh, kubur di Negeri Sembilan tu, siapa nama dia? Dul Said di Naning sana kan, Tampin ke apa, nampak tu Makam Dul Said. Lepas tu mereka mengadakan, mereka duduk-duduk di kuburan tadi sebagai mengagungkan orang soleh tadi. Sedangkan iktikaf tu ibadah tak? Iktikaf tu ibadah. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, bila Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim kan, wa ahidna ila, mungkin kita dah pernah lalu ayat ni dalam surah Baqarah juga. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Maksudnya, bersihkanlah wahai Ibrahim dan Ismail rumah ini untuk taifin, untuk orang yang bertawaf, untuk akifin, untuk orang yang iktikaf, war ruk'a, untuk orang yang sujud, war ruk'i sujud, dan orang juga orang yang bersujud, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Dalil bahawa empat-empat tadi itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Kenapa kamu tawaf dan rukuk tadi kamu kata dia bukan ibadah? Kalau kita tengok sebahagian mereka bertawaf di kuburan, dia pusing kuburan, dan iktikaf, duduk kat kuburan tu berjam-jam. Kita kata iktikaf kat mana? Iktikaf kat masjid, bukan dekat kuburan. Tapi sebab apa? Kerana mereka telah mengagungkan orang saleh sampai tahap ghulu. Bila tahap ghulu apa jadi? Mereka meminta pula hajat kepada mereka dengan nama tawassul, dengan nama
tawassul. Dengan nama tawassul. Tawassul ni apa dia? Iaitu konon-kononnya kita kata kita ni nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kuat doa kita. Kita ni iman lemah, banyak dosa, kurang amal, banyak benda yang kita kurang. Jadi nak berdoa kepada Allah Ta'ala terus, doa kita tak makbul. Kita kena ada tawassul. Kita kena ada orang tengah yang menguatkan doa kita. Sebab itulah mereka pun mengagungkan. Bila mereka berdoa, dia akan sebut nama syekh mereka dahulu. Yang lebih teruk lagi, mereka menganggap bahawa tok syekh mereka itu akan menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Yang lebih teruk lagi, mereka mendakwa bahawa berhala inilah akan menjadi penguat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka tak percaya Allah, mereka percaya Allah. Akidah inilah akidah yang telah dianuti oleh golongan musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kata apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tu kan. Dan orang-orang yang telah mengambil selain Allah Ta'ala itu sebagai awliya, sebagai pelindung. Mereka kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Alasan mereka alasannya sangat baik. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alasan itu yang digunakan untuk kata apa? Untuk kata boleh mereka pergi beribadah di berhala-berhala mereka. Inilah akidahnya dianuti oleh kaum Nabi Nuh. Sebab tu Allah Ta'ala katakan an-nasu ummatan wahidah. So manusia itu satu akidah. Fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Kerana Allah Ta'ala hantarlah nabi bagi berita gembira, bagi peringatan, wa mundzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, turunkan kitab liyahkuma bainan nas, untuk berhukum di antara manusia fi makhtalafu fi, dalam apa yang mereka telah berselisihkan. Mereka berselisih tentang apa? Berselisih tentang akidah tadi. Wa makhtalafa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat, dan manusia ini tak berselisih melainkan setelah diberikan mereka itu petunjuk. Baghyan bainahum. Kenapa? Baghyan kerana dengki. Baghyan, tak suka terima kebenaran tadi. Betul, kalau kita ni bersikap datangnya dalil daripada Quran dan Sunnah, lepas tu kita terima, takkan ada pertikaian. Orang sekarang ni buat majlis zikir, buat lambai-lambai tangan. Bila lambai tangan, siapa lambai tangan ketika selawat ni? Lambai tangan ni lambai ya. Siapa lambai? Rupanya dia ada i'tiqad, dia ada kepercayaan bahawa ketika lambai, siapa yang lambai tangan ketika majlis selawat itu nanti dia akan dapat pegang tangan Rasulullah Ta'ala akhirat kelak. Lepas tu orang semua ta'asub bila lambai tu, menangis-nangis lambai tu. Oh, sebab apa sampai tahap macam tu? Sebab dia ada kepercayaan bahawa bila lambai tu akan dapat sentuh tangan Rasulullah SAW. Mana datang ni? Bila kita bawakan hadis yang sahih, dalil-dalil, dia tolaknya. Baghyan bainahum. Nampak tak? Itulah para ulama salaf kita menggelarkan golongan ini sebagai golongan ahlul ahwa, golongan yang mengikut hawa nafsu mereka. Bukan kerana mereka itu minum arak, bukan sebab diorang tu berzina, bukan sebab diorang tu mencuri, bukan sebab diorang tu makan rasuah, bukan sebab diorang tu main perempuan. Bukan. Kerana mereka bila beragama, mereka nak pakai hawa nafsu mereka dalam beragama. Orang buat khawarij digelar sebagai ahlul ahwa, orang ikut hawa nafsu dia, sedangkan dia paling kuat ibadah. Tapi para ulama kita gelar mereka sebagai ahlul ahwa, orang ikut hawa nafsu dia. Begini juga orang yang beribadah begini, dia ikut hawa nafsu. Mereka ini digelar sebagai ahlul ahwa, orang yang ikut hawa nafsunya, sebab tak ikut Quran dan Sunnah. Itu ustaz-ustaz kita marah, bukan ustaz-ustaz kita je marah. Imam Syafi'i dah keluarkan fatwa. Kita boleh tengok Facebook Dr. Abu Anas Al-Madani, dikumpulkan fatwa Imam Syafi'i, fatwa Imam Al-Azhari, fatwa siapa lagi? Imam As-Suyuti, fatwa Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Banyak lagi ulama dikumpulkan berkenaan dengan haramnya beribadah dengan benda-benda ni semua. Dia kata tak apa, ustaz dia kata boleh, muzik ni harus. Kita kan cinta Rasulullah, tak cinta ke Rasulullah. Dia main sentimen gitu je. Bila kita bagi orang awam, kita fatwa, tapi ni ustaz juga, ustaz ni keluar TV, ustaz ni keluar ni, ustaz ini siapa nak cakap ni? Ustaz Ihsan Taklim tak keluar TV, tak keluar halaqah, tak keluar TV Hijrah. Ustaz tu tiap-tiap hari keluar.
Mana lagi famous? Suka ustaz ni lah. Ustaz ni PhD, doktor. Ustaz Ali tak ada doktor, degree je. Ustaz Yunus degree je. Nampak tak? Subhanallah. Kita dah bawa kalam Imam Syafi'i, bawa kalam Imam Suyuti, Imam Ahmad bin Hanbal. Punah banyak imam-imam, belum lagi Imam Turtushi, Imam Berbahari, dan lagi banyak lagi imam lain menunjukkan betapa haramnya perbuatan tersebut. Maka apa dia? Mereka menolaknya kerana ustaz dia kata boleh. Ustaz dia kata masalah ni kuman ni tak selesai lagi. Ustaz tu. Sebab itulah manusia berpecah. Fakhtalafu. Sebab bila berpecah sebab tak nak pegang Quran dan Sunnah, itu yang berpecah tu. Itu sebabnya bila bawa dalil Quran dan Sunnah depan mata, dia tak nak terima. Nak pertahankan juga pendapat dia. Ini sebab manusia berpecah sama sekarang. Kalau tanya sebab apa, ini sebab dia. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalaulah kamu ini berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekiranya kamu ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya kalau tak nak rujuk, maksudnya kamu tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak akan benar-benar kamu ini beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu merujuk pada kamu ya wahai Muhammad dalam berhukum. Pertama rujuk. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tak boleh ada rasa sempit hati, sesak dada, sesak nafas bila Allah Ta'ala dah letakkan hukum tadi. Pertama, kena rujuk. Yang kedua, dah keluarkan keputusan, kena terima dengan hati yang terbuka. Tak boleh sesak nafas lagi dah. Wa yusallimu taslima, dia kena tunduk dengan segala ketundukan. Ayat ini bukannya pasal apa benda-benda besar, bukan isu dunia ke isu apa. Pasal para sahabat ini bergaduh. Ayat tadi tu bergaduh pasal air je. Siapa nak kulas saya bergaduh pasal air. Air nak mengairkan tanaman tu. Air atas bukit turun, Zubair ke atas, seorang lagi lelaki dekat bawah. Zubair ni dia tahan air tersebut untuk mengairi tanaman dia. Orang bawah tak puas hati. Sedangkan Zubair dia tahan sedikit, kemudian dia lepaskan air. Tak puas hati jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Zubair, isqi ya Zubair. Ambil air tersebut, kemudian lepaskan air tadi. Orang bawah tu kata, ya Rasulullah, in kana ibnu ammatik, adakah kerana dia itu anak saudara kamu? Dia tuduh Nabi ni apa? Dia tuduh Nabi ni kronisma. Dia tuduh Nabi ni nepotisma. Rasulullah, adakah kerana dia itu anak saudara kamu berhukum dengan begini? Nabi SAW fatalawwana wajhuh, maka Nabi SAW marah atas kenyataan dia tadi. Sebab itulah bila dia marah, akhirnya Nabi kata, Zubair, kau tahan berapa banyak yang kau nak pun. Itu ayat yang tanaza'tum, berselisih tadi. Ayat kedua, fala wa rabbik tadi, tidak beriman kamu sehingga kamu berhukum dengan hukum Allah. Pasal bila Nabi kata nikah dengan si fulan dan si fulan, lelaki kata tak nak, lelaki tu tak kaya, Julaibib kan? Kalau kita baca salah satu kisah ni, kisah Julaibib. Julaibib ni deform, orang yang deform cacat lah, tapi masuk syurga dia. Rasulullah nikahkan satu perempuan tu dengan Julaibib. Mak perempuan tu kata, tak nak lah Julaibib ni, tak handsome apa semua. Macam kita lah, tak handsome, kerja apa semua ni, semua macam-macam lah. Tapi anak tu anak yang saleh, anak tu bijak. Dia kata, ini adalah arahan dari Rasulullah SAW. Dan dia baca ayat tadi, fala wa rabbi la yu'minun, tak beriman kamu sehingga Allah Ta'ala buat hukum, kamu tak terima. Ini masalah apa ni? Masalah nikah, kahwin, bukan masalah akidah. Sekarang tuan-tuan sekalian, mereka ini telah berkhilaf dengan kita dalam masalah akidah. Adakah mereka tak nak kembali kepada Allah dan Rasulnya? Sebab itulah kita berselisih sampai ila yaumil qiyamah. Selagi mereka tak nak kembali kepada Quran dan Sunnah, ketika sampai bila-bilalah kita akan berselisih sampai hari kiamat. Dan bila berselisih akan berlaku apa dia? Perpecahan. Bila berselisih akan berlaku perpecahan. Benda ni tak akan dapat dielakkan. Bila berpecah, itu Nabi SAW sebut, umatku akan berpecah kepada 73 tu. Dan sikap kita menghadapi perpecahan macam mana?
Jadi sikap kita bagi perpecahan. Orang kita ni bila sikap menghadapi perpecahan kata, alah, janganlah berpecah, marilah kita sama-sama bersatu. Kita redha dekat dia, dia redha dekat kita. Kita maafkan dia. Mana boleh tuan-tuan, rahimakumullah, ini masalah akidah. Tak boleh ustaz je lah keras sangat. Kita ni umat Islam sekarang ni dalam keadaan yang apa orang kata teruk sekarang. Kita perlu bersatu. Jangan sibukkan masalah perbezaan kita. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakat. Perkara yang kita tak sepakat, kita maafkan. Mana boleh. Ini masalah akidah. Nata'amal fi ba'duna ba'dha fi maktafaqna wa na'dhuru ba'duna ba'dha fi makhtalafna. Ini kaedah yang diletakkan oleh sebahagian gerakan Islam. Kita bekerjasama dalam perkara yang kita bersepakat. Bila tak sepakat, kita na'dhuru ba'duna ba'dhan. Kita maafkan antara satu sama lain. Mana boleh. Nak maafkan masalah akidah, tauhid dan syirik? Mana boleh. Ini masalah tauhid dan syirik. Disebutkan madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada Rasulullah. Ini syirik, ainul syirik. Dia sebut madad ya Rasulullah, madad pertolongan ya Rasulullah. Dalam syair-syair kita mana sedar. Kita nyanyi Arab pun, kita nangis angkat tangan. Tanya datang, kalau kita buatlah, kita buat bancian lah, siapa yang faham betul-betul apa yang dibaca oleh penyanyi depan tu. Kita buat, adakah anda memahami 100%, 70%, 50%, 30%, atau tak faham langsung, ataupun feeling je lebih. Kita buat, kita bagi borang. Kali kita nak buat lah. Saya ingat Ihsan Taklim kena buat lah, kena buat lah, kita buat ni. Dia faham ke tak? Ataupun sekadar emosi je. Ini kita kata emosi. Kita tak faham apa yang dibacakan dalam qasidah-qasidah tersebut. Akhirnya bila kita menentang perkara ni, dia tuduh pula kita ni, biasalah, kau muda lah, itulah. Sedangkan benda ni telah ditentang oleh zaman para imam-imam kita yang besar dahulu. Ini kita kata, inilah berlakunya perpecahan, ikhtilaf, ini perpecahan. Jadi sikap kita macam mana? Adakah maksudnya kita, tak apalah, kita bersama bersatu, yang penting setiap orang menghormati pendapat masing-masing? Ini bukan cara dia. Cara dia, Nabi SAW kata, ma'ana alaihi wa ashabi, ikut genggam betul-betul apa yang aku dan para sahabatku dah pegang. Habis cerita. Itu sikap kita. Tak kisahlah satu dunia pun. Satu dunia pun, katakanlah lepas ni satu dunia ni pergi majlis tu, kita kat rumah seorang-seorang je. Ustaz-ustaz semua dah lari pergi Mekah, pergi Madinah apa semua, Contohnya Puan Zainab seorang je, dia seorang je dengan buku harfiah dia tu, dengan apa Ustaz Gariban tu, dia seorang bertahan tu. Dia seorang je bertahan kat rumah dia. Ya, bertahanlah. Sebab itulah kalau tak kata dalam Quran, Nabi Ibrahim tu kana ummah. Nabi Ibrahim dia masa dekat negeri dia seorang je beriman. Dia seorang je beriman dalam kampung dia. Dan Allah Ta'ala kata dia itu satu umat. Maksudnya apa? Walaupun seorang, kalau beriman kepada Allah SWT, digelar sebagai satu umat besar. Imam rahimakumullahu jami'an. Itu kata ayat ini, intisari pada ayat tadi. Manusia itu satu. Nabi hantar dah hantar Nabi. Bila hantar Nabi, tolak pula pendapat Nabi. Bila tolak pendapat Nabi, itu yang berkhilaf. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala itu memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Dekat sinilah mengajak kita kepada bahawa yang beri al-hadi sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiqamahkan kita dalam kebenaran. Sebab itulah dalam hadis yang sahih, Nabi ketika qiyamul lail, Nabi akan baca doa ni dalam doa iftitah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Alimul ghaib wa syahada anta tahkum baina ibadika fima ikhtalafu ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhni innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah Tuhanku, Tuhan Jibril, Tuhan Israfil, Tuhan Mikail, Engkau yang mengetahui perkara-perkara ghaib ya Allah. Fatiras samawati wal ard, Engkau lah yang mencipta langit dan bumi, dan Engkau lah yang menghukum di antara manusia di atas apa manusia ini perselisihkan. Oleh itu ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalan kebenaran, di atas perkara yang mereka perselisihkan. Betul tak? Dalam dunia sekarang banyak perselisihan.
Ustaz ni kata buat binaan atas kubur boleh, ustaz ni kata tak boleh. Ustaz ni kata pergi qasidah boleh, ustaz ni kata tak boleh. Ustaz ni kata tauhid 3 sesat, ustaz ni kata tauhid 3 tak sesat. Ustaz ni kata Muhammad Abdul Wahab tu Wahabi, ustaz ni kata Ustaz Abdul Wahab tu bagus. Ustaz ni kata macam-macam. Betul tak? Perselisihan tak? Perselisihan. Jadi apa penyelesaian dia? Lihat kepada Quran dan Sunnah. Wajib ke atas orang, kata Syekh Salafuzan Al-Fuzan. Dia kata bila wajib ke atas orang, bila ada dua nampak dua pendapat yang bertentangan. Kalau tak ada pendapat bertentangan, dia ambil mana-mana ustaz boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nampak dua pertentangan di antara dua ustaz, wajib ke atas dia ambil yang mana ada dalil, dan haram ke atas dia ikut pendapat yang mengikut hawa nafsunya yang bertentangan dengan dalil. Haram, bukannya kata sunat ke makruh ke, tidak. Bila nampak dua pendapat yang bertentangan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, kata Allah Taala, maka berhati-hatilah orang yang telah menyalahi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, takut-takut terkena pada mereka fitnah ataupun terkena pada mereka azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, kamu tahu tak apa itu fitnah? Fitnah itu apabila dibacakan hadis kepada kamu dan kamu menolaknya kerana ikut pendapat kamu, dan itu adalah syirik, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa tak? Fitnah itu apa? Syirik. Syirik itu apa? Bila dibawakan hadis Nabi SAW kepada kamu, kamu menolaknya buta-buta kerana ambil pendapat kamu. Bila kita bawa hadis Nabi, jangan buat binaan atas kubur, Nabi dah jelas hadis itu. Dari segi mafhumnya, dari segi mantuknya, dari segi apa semua jelas, dari segi kaedah fiqahnya. Tapi tak apa, syekh kita wali, ustaz yang taklim tu apa, ngaji mana dia tu, kita guru kita wali tau. Terbang sana, terbang sini guru kita. Betul. Guru kita doa terus turun hujan, hujan turun. Guru kita muka cara Rasulullah, guru kami. Nampak tak? Ta'assub. Dia letakkan hukuman ke atas nas tadi, dia tolak nas tadi kerana bukan ta'assub, kerana hawa nafsunya. Allah Ta'ala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tak kamu lihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ini sebabnya. Jadi ini sebab kita berselisih, sebab tinggalkan sunnah. Jadi cara tak nak selisih, ajar manusia sunnah Nabi SAW. Ustaz, soalannya biasa orang tanya, kalau tak berselisih, kenapa kita ada 4 mazhab? Soalan yang standard. Soalan yang standard. Kalau berselisih, kenapa ada 4 mazhab? Adakah 4 mazhab ni sama dengan mazhab Syiah? Baru nak jawab. Kalau kata Quran satu, Nabi satu, tapi kenapa 4 mazhab gitu? Soalan, kenapa ada 4 mazhab? Ya? Sebab perubahan zaman. Taklah, semua tu satu geng tu, semua tu satu zaman semua. Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Hanbali, dekat-dekat dia. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik, Imam Hanbali anak murid Imam Syafi'i. Jadi kat sini kenapa berlakunya khilaf dalam masalah fiqh? Ialah kerana mereka ini ada perbezaan dalam cara memahami nas Al-Quran dan hadis. Contoh kata satu kitabnya Raf'ul Malam A'immatul A'lam, mengangkatkan, kutukan ke atas imam-imam kita kerana mereka berselisih. Sebabnya mungkin mereka ni mereka tak sama ilmu. Mungkin ada yang tak sampai hadis tu kat dia, ataupun sampai hadis tu kat dia tapi hadis tu tak sahih, ataupun dia percaya ada hadis yang lain lebih sahih daripada hadis tersebut, ataupun dia tengok hadis tu tak sahih, lalu dia ambil pendapat sahabat, lalu ataupun macam-macam sebab lah yang menyebabkan mereka itu berbeza pendapat. Tapi kita kena ingat, perbezaan mereka itu dalam masalah fiqh, dan mereka tidak pernah berselisih dalam masalah akidah. Tak pernahlah mereka berselisih dalam benda ni syirik ke tak syirik, tak ada.
Sebab tu kita kata beza. Mazhab ni kena faham dua perpecahan tadi. Berkhilaf tadi dua. Khilaf dalam masalah akidah, khilaf dalam masalah fiqh. Khilaf masalah akidah tak ada kompromi dalam Islam, kecuali dalam masalah yasirah, masalah yang kecil-kecil saja. Contohnya orang dalam kubur dengar ke tak dengar. Orang dalam kubur dengar ke tak dengar. Kalau kita pergi kubur, cakapkan dia, dengar ke tak dengar? Kita pergi kubur, Assalamualaikum mak, ini nak datang ni, nak singgah. Nak tengok ni hari raya ni, datang dengan Mak Long, Kak Long, semua abang ni semua datang ni, mak. Apa khabar, sihat ke? Dengar ke tak dengar? Kalau tak dengar, kenapa bagi salam? Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin al-mustakhirin minkum wal mustaqdimin, nas'allahu lana wa lakum al-afiyah. Kalau tak dengar, kenapa bagi salam? Cuma kita buat apa yang Nabi. Maksudnya Nabi bagi salam sebab apa? Confused. Dengar tak dengar ni? Dengar pula tadi. Kalau William tak dengar tadi. Tak dengar. Bila saya cakap ni, sudah dengar dah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kalau kamu berkata kepada mereka, la tasma'u du'akum, kita tak dengar kata-kata kamu. Kalau mereka dengar sekalipun, la tastati', mereka tak akan mampu untuk menjawab kepada kamu. Kalau dia dengar sekalipun, mereka tak dapat jawab dengar, takkan jawab apa punya perkataan kamu. Kat sini memang masalah ulama' beza pendapat lah. Jadi sebagian ulama' menganggap bahawa bila pergi kubur, orang dalam kubur tu dengar apa yang kita cakap, dan tapi tak boleh nak jawab. Sebagian kata tak dengar. Habis tu kenapa bagi salam? Salam tu macam kita berdoa. Bukankah kita bila kita baca tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita bagi salam, adakah maksud kita bercakap dengan Nabi? Tak. Kita doakan Nabi. Itu juga Assalamu alaikum ya ahli diyar, maksud kita mendoakan keselamatan untuk ahli kubur. Wallahu a'lam. Ini khilaf. Jadi kat sini kita ada tak masalah khilaf akidah? Ada, tapi masalah yang kecil, bukan masalah isu pokok. Dan para sahabat tak berkhilaf dalam masalah akidah dalam isu pokok. Tak pernahlah seorang kata-kata boleh doa kat kubur, yang kata boleh doa kat kubur, tak ada. Jadi perbezaan ini adalah perbezaan dalam masalah fiqhiyah dalam memahami. Dan para sahabat pun berbeza dalam masalah fiqh, sebab manusia ini secara fitrahnya mereka akan berbeza pendapat, betul tak? Doktor mana sama. Lepas tu kita ambil second opinion, third opinion. Lutut ni dah goyang kan, jalan dah macam ni. Mak saya tu dah jalan dah 60 ni, jalan pun dah sering macam ni. Pergi jumpa doktor kata bedah. Doktor lain tak payah bedah pakcik, cocok je apa tu, morfin dalam tu. Yang ketiga kata ada ambil suplemen saya. Yang keempat kata, nampak tak? Doktor pun berbeza pendapat, padahal lagi tempat yang sama, ngaji ubat yang sama. Itu juga para ulama' ini berbeza pendapat dalam memahami nas, dalam cara dia lihat, cara kajian dia. Jadi kat situ Orang mati bukan dia pergi kat alam barzah. Jadi bila kita kata dia dengar, bukan dalam kubur, alam barzah mana? sebab Nabi SAW masa perang Uhud, Nabi pernah bercakap, wahai fulan dan fulan, lihatlah apa yang telah terjadi pada kamu ketika kamu dustakan aku dulu. Itu salah satu tafsiran dia, baru meninggal. Salah satu tafsiran yang kata baru meninggal. Kan dia kata dia bila letakkan apa, mendengar tapak kaki, mendengar tapak kaki orang yang berjalan balik tu, dengar tapak kaki, dengarlah tu. Dia kata ini masih ada masalah khilaf lah. Walaupun sebagai ulama' dia rajihkan pendapat tak dengar, sebagai ulama' kata dia merajihkan pendapat yang tak dengar. Ibn Taimiyah rahimahullah kata dengar, Ibn Qayyim kata dengar, dan ulama' Hanafi kata tak dengar. Sebab dia tulis satu kitab rad ke atas orang yang mengatakan bahawa, bantahan kata orang yang kata dalam kubur tu mendengar. Ini kena mengaji lebih lagi lah. Bukan di sini makamnya untuk bincangkan. Ini boleh tuan-tuan boleh jumpa perbincangan ni dalam kitab Ahkamul Janaiz, hukum jenazah, dikarangan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan patah balik kat sini, kita kata tadi, inilah dia sebab-sebab perpecahan. Dan pecahan tadi adalah pecahan akidah, masalah fiqh.
Perbincangan akidah dia tidak boleh membawa kepada permusuhan. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum pun berbeza dalam masalah fiqh. Kita hormat setiap pendapat dan kita boleh pujuk mereka kepada pendapat yang lebih kuat. Namun kena bezakan masalah itu masalah khilaf fiqh ataupun masalah bid'ah. Sebab orang Melayu kita ni, dia buat bid'ah, lepas tu dia kata ini khilaf. Dia pandai tu. Faham tak? Dia buat benda yang baru yang ulama' dahulu tak berselisih pun tentangnya. Tak pernah berlaku pun. Zaman sekarang bila dia buat benda tu, dia kata, kenapa kamu ni keras sangat? Ni kan masalah khilaf. Contoh, saya bagi contoh. Dalam solat, kita kata solat, berzikir, lepas solat berzikir kuat-kuat, dengan satu suara, subhanallah, 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 kuat-kuat suara lepas sembahyang. Ini ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Di kalangan empat-empat mazhab kata lepas sembahyang mesti baca dengan berzikir dengan sendirian, bukan secara jamaatan. Tak pernah ada kitab pun kata berzikir secara berjamaah. Kuat ke perlahan ke? Ini ada khilaf. Sebab saya ulama kata berdasarkan hadis Ibnu Abbas kata kami datang masjid, kami dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kami dengar Allahu Akbar tu kami tahu solat dah habis. Yang panggil zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada zikir macam tu dengan suara yang kuat. Tapi bukan jamaatan, bukan secara berjamaah. Bila dia buat macam tu, kita kata tak, benda ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada Imam Syafi'i tak sebut apa semua. Dia kata, alah ni masalah khilaf. Nampak tak? Benda yang tak pernah berlaku, benda yang baru dalam agama, dia kata khilaf. Ini masalah sekarang. Bila orang meninggal, buat malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, dia kata itu khilaf. Mana ada khilaf masalah ni? Imam Syafi'i tak pernah sebut, Imam Malik tak pernah sebut, Imam Malik tak pernah sebut, Imam Ahmad tak pernah sebut, Imam Hanafi tak pernah sebut. Bila empat mazhab tak pernah sebut, kamu kata khilaf? Ini bukan khilaf, ini benda baru yang kamu buat, yang kamu kata benda tu khilaf. Jadi bezakan the thin line between bid'ah and khilaf. Kalau khilaf fiqh mazhab, itu tak boleh kata bid'ah. Kalau benda itu memang benda baru dalam agama, tak ada langsung apa semua, maka dia hukum sebagai bid'ah. Yang hari-hari tu setahu saya orang Kristian kat Indonesia punya ruang. Itu bukan Kristiannya, orang Hindu ada, orang Buddha ada, orang macam-macam buat hari tu. Barakallahu fikum. Kita kata semoga Allah Ta'ala memuliakan kita. Sama pula ayat seterusnya. Banyak, panjang pula kat ayat tu. Sebab ayat perpecahan tadi tu kena faham faktor perpecahan. Faktor perpecahan bukan sebab orang ni apa ke ni, dia apa ikut pendapat mana tak. Faktor perpecahan ialah bila tak ikut Quran dan Sunnah. Bila perselisih tak nak ikut Quran dan Sunnah. Surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, adakah kamu semua menyangka, mengira-ngira, merasakan antadkhulul jannah, bahawa kamu ini akan masuk syurga. Walamma, sedangkan belum lagi datang kepada kamu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, tak datang kepada kamu ujian-ujian sebelum orang, seperti orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa, mereka ni dapat terkena apa tu? Ba'sa, ba'sa maksudnya apa? Ba'sa wa dharra. Terjemahannya apa? Al-Quran ada tangan tuan-tuan. Maksudnya apa? Abdul Rahman. Al-ba'sa, mana ba'sa? Dalam Quran ada tak dalam Quran? Tak bawa. Macam mana tak kelas tafsir tak bawa Quran ni?
Malapetaka. Lain terjemahan? Kesulitan lagi? Bukan bahasa Arab ni? Malapetaka juga. Kepapaan. Jadi ini dalam khilaf tanawu'. Maksudnya khilaf tanawu'. Ini dalam khilaf dalam menafsirkan perkataan ba'sa tadi. Wad-dharra, kesengsaraan, kesakitan, dhar. Wazulzilu, dan digoncangkan, zalazil. Hatta yaqula ar-rasul, sehingga berkatalah ar-rasul, walladzina amanu, dan orang yang beriman, ma'ahu, yang bersama dengannya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna nasrallah, sesungguhnya bantuan Allah itu qarib, dekat. Semuanya bantuan Allah itu adalah dekat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, am hasibtum an tadkhulul jannah qabla an tubtalau wa tukhbaru, wa tumtahanu, adakah kamu menyangka kamu ini masuk syurga sedangkan kamu ini belum lagi diuji? Tubtalau, diuji. Wa tukhtabar, dan diperiksa. Wa tumtahan, dan diimtihankan, diperiksa, diadakan ujian kat kamu ini. Maksudnya kita ni jangan sangka dengan kesenangan yang kita senang, oh happy-happy ni, oh aku dah pergi haji, aku dah khatam Quran, aku dah zakat dah, ahli syurga lah. Kita pernah ada orang kata saya sekali tu, Ustaz, kata saya dah belajar agama, saya dah pergi haji, boleh tak saya rasa saya ni ahli syurga? Soalan ni real, bukan saya nak reka, bukan nak buat kelakar dan ceramah, bukan. Saya kata Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq dan dia menangis, tak takut tak nak masuk syurga. Umar Al-Khattab menangis sampai, kalau kita baca manaqib Umar Al-Khattab, kita akan nampak dia punya sini ada garisan hitam. Sebab banyak dia menangis. Dia brutal-brutal dia pun dia kuat menangis. Kan? Brutal lah kan. Brutal maksudnya ganas kan. Tapi kuat menangis. Jadi lelaki macho tak seperti tak nangis. Dia menangis waktu malam. Lepas sekali dia menangis sangat teresak-esak sampai orang kata, wahai Umar, kenapa kamu menangis sedangkan kamu ni telah buat sekian dan sekian, sekian dan sekian. Kata Umar Al-Khattab, kalaulah kamu boleh confirmkan ke aku yang Allah Ta'ala telah menerima satu je sujudku, tak apalah, sekali satu sujud je, maka akulah orang paling berbahagia pada hari ini. Maksudnya apa? Ini kata al-khawf wal-raja, takut tadi. Sebab kita ini tak baca kisah para salafus salih. Kita rasa kita ni dah paling beramal lah. Dan kita tengok orang dulu diuji dengan teruk, dengan ujian teruk, baru mereka ini telah mendapat kemenangan daripada Allah SWT. Kan kita duduk senang-senang kat rumah, kan datang kuliah, lepas ni kuliah kan makan tengah hari. Restoran mana hari ni kita nak makan? Kita pergi jalan. Lepas tu balik rumah tidur sampai apa ke, buat apa, relax ke apa. Lepas asar kan pergi jogging kat taman Tun belakang ni. Lepas tu balik kan malam kan buat sedia makan lunch, dinner apa semua, ahli syurga. Bukan tak boleh, tapi kita kata nak jadi ahli syurga tu banyak lagi dia punya halangannya. Ustaz, bukankah kita ni tak boleh minta ujian? Bukan kita minta ujian. Kalau kita ini ikut jalan Nabi SAW, pasti diuji. Kalau kamu tak ikut Nabi tu tak dapat ujian tu. Ustaz, apa maksud Ustaz tu? Ujian macam mana Ustaz? Seorang yang mengikut jalan Nabi SAW pasti akan diuji. Allah Ta'ala kata apa? Inna asyaddan nas bala'an, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fa'amthal. Sungguhnya manusia yang paling teruk ujian ni ialah para anbiya. Fal thummal amthal fa amthal. Kemudian orang ikut dia, korang ikut dia. Maksudnya apa? Kalau kita ni ikut jalan Nabi SAW, maka itulah kita akan diuji. Habis tu Ustaz, apa jalan Nabi ni? Jalan Nabi ni, kul hadhihi sabili, kata Allah Ta'ala Al-Quran, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi ni? Ad'u ilallah,
ajak orang kepada Allah. Inilah ujian dapat datang. Kalau mengaji, balik rumah, balik duduk diam, dia tak tegur adik-beradik, tak tegur saudara, tak ada ujian lah. Memang tak ada ujian. Dia balik rumah, dia tengok balik bidak-bidak ahli rumah dia apa semua, tak tegur, diam, dia tak apalah, perbezaan pendapat, dia kata. Tak boleh. Dia mengaji, bila dia balik mengaji, Allah, dulu aku beli satu gambar lukis potret adik-beradik dalam keluarga, dalam rumah ni. Tak boleh, malaikat tak masuk, nak kena buang, nak kena cakap dekat family. Family kata, baru sekali datang insan taklim dan nak tegur. Ujian lah tu. Ujian, tu kata ujian. Betul tak? Lepas tu datang pula nak buat kekah ni, kita panggil marhaban, berzaji, berqasidah, pusing ni apa semua, potong jambul. Dah belajar, tak boleh, tak sunnah. Ujian lagi nak buat tak bertentangan, tu ujian lah tu. Kan dakwah orang pula nak ajak adik-beradik kepada ikut sunnah, ujian lagi, dituduh, dihina. Ini kita kata baru dapat ujian. Tak buat kerja, duduk dalam rumah diam, dia tak jadi ujian. Happy je lah sampai lagi yaumil qiyamah. Qiyamah surah dia lah, qiyamah kecil sampai dia mati. Tapi kalau buat kerja, dia akan dapat ujian, dapat tentangan. Orang boikot, orang benci, orang marah, ada orang ini macam-macam. Hadhi sabili ad'u ila Allah, aku ajak kepada Allah ala basirah, tapi ajak ala basirah. Ajak kepada orang mesti ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Kat sini datang tanggungjawab, sebelum nak ngajak orang kena mengaji dulu. Mengaji ni banyak ujian, betul tak? Ingat senang ke datang pagi-pagi ni, ada bisnesnya, nak jaga cucu di sekolah ni kan, nak jaga anak, nak jaga cucu, orang nak pergi cuti apa semua. Ujian ni semua ujian. Datang mengaji. Kalau orang tak tahu mengaji, nak start daripada aba'a, umur dah 50 nak start aba'a. Ujian tu, tuan-tuan rahimakumullah. Nak menghadapi orang semua, budak-budak kecil datang, dia seorang yang tua, nak datang mengaji bukan senang, ujian. Datang nak mengaji, nak balik belajar balik taharah, nak belajar balik ustaz apa hukumnya. Itu soalan ni, ujian ni. Lepas tu kata ala basirah, ada ilmu yang jelas. Ana wa manittaba'an, inilah jalanku dan jalan orang yang ikutku. Kalau kita buat kerja ni, barulah kita akan dapat macam Allah Ta'ala sebut tadi. Waktu para sahabat faham benda ni, bila para sahabat dia faham benda ni, dia buat kerja untuk Islam, waktu mereka menghadapi ujian. Kita tak hadapi ujian, kenapa kita rasa happy je tiap-tiap hari? Sebab kita tak buat benda yang Nabi buat. Bila tak buat apa yang Nabi buat, kita tak rasa apa. Rasa macam happy je, ustaz, tak apa ujian pun. Ali radhiyallahu anhu 40 hari dia tak kena apa ujian, dia rasa takut. Apa tak ada benda ni? Allah Ta'ala tak sayang ke? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabbal 'abd ibtalah. Allah Ta'ala bila cinta seorang hamba, dia akan uji dia. Betul kata ayat ni, janganlah kamu sangka kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum diuji. Tubtalau wa tukhtabar wa tumtahan kama fu'ila bil ladina min qablikum, seperti orang sebelum-sebelum kamu. Orang sebelum kita semua diuji, betul tak? Walihadza qala walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, betul Allah Ta'ala kata belum datang kepada kamu apa yang telah datang kepada orang sebelum kamu. Masadhumul ba'sa wad dharra, iaitu penyakit, kata Ibnu Katsir, itu penyakit. Datang pada mereka penyakit. Dan para sahabat pernah berlaku wabak ta'un yang besar. Ramai ada yang sebagai sahabat meninggal ketika wabak ta'un tadi. Kita sekarang kita diujilah dengan uji tak ada air, diuji dengan kata bang jatuh, diuji pula dan ujian ni jadi dua jadi ujian. Satu ujian dalam bentuk keburukan yang datang kat kita dari segi duniawi, keburukan dunia, makan, asqam, penyakit, wal ala wal masaib wan nawaib, benda-benda semua masa-masa musibah semua. Tapi kita perlu ingat, ada sana ujian juga, ujian yang lebih berat daripada itu, ialah ujian-ujian dari bentuk agama ini, fitnah, fitan, iaitu kesyirikan. Allah Ta'ala uji di Malaysia ini, Allah Ta'ala berdatangnya masuk golongan-golongan syirik, penyembah kubur. Ini satu ujian. Ujian ni. Masuknya pula Tok Bomo, ujian lagi. Walaupun ujian ni tak ujian agak tu, tapi yalah, kita rasa kelakar sebab kita mengaji. Kalau orang tak mengaji, dia rasa benda tu apa salahnya. Bila kita komen bawah tu, dia kata, apa salahnya, ini kan cara tradisional. Nak marah Facebook, nak baloi kan, nak marah dalam tu. Tapi ini akidah diuji dengan penyakit-penyakit apa, akidah yang lain, Syiahnya dengan liberalnya. Ini satu ujian juga. Madiyahnya, fikiran hedonisme ni, itu pemikiran juga.
dengan maksiat-maksiat yang banyak, dengan subhanallah, dia tu ujian kat kita. Dia tu ujian, kita takut. Kita takut nak hadapi kat luar sana tu. Ataupun anak-anak kita lepas kata anak-anak kita dengan ujian macam ni, mungkin kita berjaya lepas. Dan Allah Ta'ala akan sentiasa uji kita lagi. Tapi anak kita yang umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, yang tak tahu apa yang akan dihadapi kat depan ni, yang dia nampak semuanya sedap di hadapan mata dia, Allah Ta'ala akan zuyina lahum su'u a'malihim. Allah Ta'ala akan hiaskan kejahatan mereka yang telah mereka lakukan. Ini itu ujian. Jadi jangan kamu sangka kamu akan masuk syurga tanpa kamu diuji. Dengan ujian inilah Allah Ta'ala ya'lamu minkum mujahidin minkum walladhi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dengan ujian inilah fala na'lamanna alladhina sabaru wala na'lamanna wala ya'lamanna alladhina la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala tahu di antara ujian ini siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang bohong. Dengan ujian Allah Ta'ala tahu siapa yang betul beriman, siapa yang bohong, siapa nak bekerja untuk Islam, siapa bekerja untuk dunia. Ya, betul Allah Ta'ala sebut dalam ni. Betul dalam wa qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Murrah al-Hamadani wal Qatadah wal Dhahhak wal Rabi' wal Muqatil bin Hayyan wal Al-Ba'sa al-Faqru. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, kata Abu Aliyah, kata Mujahid, kata Sa'id bin Jubair, kata ni semua, dia kata Al-Ba'sa itu kemiskinan. Allah Ta'ala akan uji dengan kemiskinan. Sekarang kita diuji dengan kemiskinan. Harga barang naik, harga minyak naik, harga makanan naik. Adakah dengan ujian begini kita nak terus dalam beragama? Maksudnya ada setengah orang diuji dengan ekonomi. Lalu dengan ekonominya, adakah Allah Ta'ala dia nak tengok dia terus tak berpegang pada agamanya, ataupun dia nak berhenti daripada agamanya tadi? Ada setengah orang, dia kerja kat tempat yang tak ada duit, lalu datang offernya kerja yang haram. Masa tu Allah Ta'ala nak uji dia. Waktu kadang-kadang dia kerja dekat satu kisah yang dikisahkan oleh Ustaz Abdul Rahman daripada Lombok. Ustaz Abdul Rahman anak murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil, satu ulama di Yaman tu, dia kata satu orang ni diuji lah, dia kerja tempat yang haram lah. Bila belajar sunnah, dia nak berhenti daripada tempat yang haram tadi. Datang, dia jumpa satu ustaz pertama. Ustaz pertama kata, tak apa, kerja dulu kat tempat yang haram tu sampai dapat kerja yang halal. Fatwa yang pertama. Dia ikut fatwa pertama tadi. Dia pun cari tak dapat, cari tak dapat, cari kerja halal tak dapat. Sekali jumpa ustaz yang kedua, Ustaz Sunnah. Dia kata, tinggalkan sekarang, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kamu kerja. Maka dia tinggalkan terus. Bila tinggalkan terus, dia kerja hotel kan, dalam bidang F&B tu. Lalu tak ada kerja. Akhirnya ada beradik-beradik dia semua kutuk dia lah, apalah. Ujian kefakiran, nampak Allah Ta'ala nak uji kefakiran tadi. Uji dia, orang kutuk dia, adik-beradik dia marah dia, apa semua. Akhirnya dia kata, tak boleh buat jadi ni, kita buat bisnes. Sebab dia belajar dalam F&B kan, dia buat satu kedai makan dekat pulau dekat sebelah Lombok tu apa dia? Bali. Bali. Pulau Bali kan tahu, pulau Kapi apa semua, berhala apa semua banyak kat situ kan. Dia pergi pulau tu, dia buat kedai makan Islam. Dan kita tahu nak kedai makan Islam dekat Bali bukan senang. Jadi kalau ada, mesti orang pergi, orang Islam pergi. Akhirnya dia buka dan dia dapat, Masya Allah, maju lepas tu. Kedai dia paling maju sekali dekat Bali. Itu kata Ustaz Abdul Rahman tadi, dia kata, lihat, kamu ikut satu sunnah je tadi, kamu telah meninggalkan satu, Allah Ta'ala bagi kamu barakah. Setelah Allah Ta'ala bagi kamu ujian kemiskinan mula-mula tu, nak tinggalkan benda yang haram tu, Allah Ta'ala bagi kita ujian. Lalu Allah Ta'ala bagi kita kemenangan. Sebab itulah fa inna ma'al usri yusra, fa innal farja ma'al karba. I'lam, Allah Ta'ala kata dalam hadis sahih, ketahuilah sesungguhnya al-farju ma'al karb, sesungguhnya pembukaan Allah Ta'ala rezeki itu setelah kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan itu datangnya kesenangan. Tapi masa kesusahan tu Allah Ta'ala nak uji kita. Masa susah, masa nak belajar mula-mula kan susah, tak ada tahu baca Quran, mesti Iqra 1, 2 tu punyalah seksa, betul tak? Seksa, tahan Iqra, ba kan? Ustaz tu hentam lagi, ha
Ha. Ain, tak keluar ain. Ain, tak boleh keluar ain tu. Seksa tak nak menangis masa mula-mula ngaji Kalau kita cerita balik masa nak mengaji, nak mengaji Quran. Kita ni dah, saya sekolah agama dulu, bila ngaji Fatihah tu tak betul saja dengan ustaz tu. Ada menangis nitik air mata tepi. Apa? Seksa nak lepas Fatihah. Nak lepas ke surat pertama, surah Al-Baqarah tu. Kalau baca sendiri betul belaka. Kalau baca sendiri betul belaka. Bila baca susah. Tapi fa innal farja ma'al karb. Lepas susah datang kesenangan. Darra, kemiskinan. Wad-darra as-saqam, penyakit. Wazulzilu khaufan minal a'da, iaitu diberi ketakutan daripada musuh. Syadidan. Wamtuhinu imtihanan aziman, diuji dengan ujian yang berat. Seperti dalam hadis yang sahih daripada Khabbab bin Arad, seorang sahabat namanya Khabbab Al-Arad. Khabbab ini, kalau kita baca kisahnya, dia ini pernah dikebabkan. Nama pun Khabbab. Mungkin nama kebab tu nama dia, wallahu alam. Orang musyrikin ikat dia dan giring dia di atas api, macam ni, sampai dia kata mengalir minyak-minyak daripada badan, belakang badan dia. Diseksa oleh musyrikin. Itu dia Khabbab ni. Sebab tu pernah sekali bila kata ayat kan, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib. Apa kata hadis ni ya? Dia kata apa? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, tak kamu minta kami kemenangan bagi kami? Kalau Al-Arad, kalau ikut kami mana layak lah. Dia telah dipanggang. Dia telah dipanggang. Kalau kita ni apa? Kita makan nasi ayam panggang yang banyak. Bukan kita dipanggang. Kita yang makan ayam panggang banyak. Ala tad'ullahu lana, ala tad'ullah lana. Tak kau minta Allah Ta'ala untuk kami? Apa kata Nabi SAW? Inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mifrati ra'sih. Orang sebelum kamu kena lagi teruk pada kamu. Dia letakkan minsyar, gergaji dekat fawqa ra'si, kat sebelahnya. Fayakhlusu ila qadamaihi, dia potong ni sampai bawah, belah tengah. La yasrifu dhalika an dinih, tapi tak berubah pun agama dia orang. Kita ni baru sikit kan, nak tarik bonus je dah takut dah. Baru dapat sikit bantuan dah tukar dah akidah dah. Tak, bukan Malaysia lah ni, mana negara lain lah ya. Wa yumshatu bi amshatil hadid, disikat dengan sikat besi, ma baina lahmihi wa 'adhamaihi, sehingga tercabut daging dan kulit dia, disikat dengan sikat besi. La yasrifu adzalika an dinih. Wallahi la yutimanna Allah hadzal amr. Allah Ta'ala akan sempurnakan agama ini. Demi Allah Ta'ala akan sempurnakan agama ini hatta yasir raqib bin Sana'a ila Hadramaut, sehingga kan orang boleh mampu jalan daripada Sana'a hingga Hadramaut, keamanan. La yakhafu illa wadhi'bu ala ghanamih, tak takut pun apa-apa. Ini Islam tu akan menang. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu ini adalah kaum yang bersegera nak menang. Maksudnya Khabbab Al-Arad yang kena giring, dah kena giling, dah kena apa semua tu, dah kena mengalir minyak dia, sampai dia katakan kitab tu disebut sehingga api tu terpadam sebab minyak dalam badan dia. Dia minta, ya Rasulullah, mintalah kemenangan bagi kami. Nabi kata, kamu ini kaum yang tergesa-gesa untuk mendapat kemenangan. Dah kena teruk ni pun Nabi kata tergesa-gesa. Kalau kita minta Allah Ta'ala tolong Palestin, tak mustajab. Sebab kita tak memenuhi syarat-syarat kemenangan yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan hadis. Apa syarat kemenangan tadi? Apa syarat kemenangan? Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, waju'inatu rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezeki itu di bawah pedangku ataupun lembingku. Rum, anak panah, maksudnya apa? Rezeki itu datang dengan jihad. Waju'ilati dhillatu wassighar ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan,
dan kehinaan ke atas orang yang menyalahi sunnahku. Nampak tak? Syarat kemenangan pertama adalah ikut sunnah Nabi SAW. Nabi dah hadis yang sahih, Nabi kata, dan hadis yang lain pula, riwayat Abu Daud dan lain, Nabi kata apa? Idza tabaya'tum bil 'ainah, bila kamu ini berniaga secara 'ainah, secara riba. Satu. Wa raditum biz-zar', dan kamu sibuk dengan wa akhadhtum bi adnabil baqar, kamu hanya ikut punggung-punggung haiwan ternakan kamu, maksudnya sibuk dengan binatang ternakan. Wa raditum biz-zar', dan sibuk dengan az-zar'u. Zar' ni apa? Tanaman. Wa taraktumul jihada, dan kamu tinggalkan jihad. Sallatallahu alaikumudz dhulla, Allah Ta'ala akan meliputi kamu dengan kehinaan. Dan la yanza'hu, Allah Ta'ala tidak akan mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu patah balik kepada agama kamu. Maksudnya apa? Antara sebab tak menang ialah pertama, berniaga dengan riba. Maksudnya buat benda yang haram. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Kita sibuk dengan kita punya almari, sibuk dengan rumah kita renovation, sibuk dengan kereta kita nak pasang sketing tak sketing, nak pasang apa, sport rim tak sport rim. Sibuk dengan benda tu, fikir otak kita benda fikir tu je. Rumah pula nak sibuk nak tukar ni, nak tukar langsir, nak tukar ni, nak tukar ni, sibuk pasal tu je. Ataupun sibuk nak bercuti sana, bercuti sini, bercuti sana, sampai wa taraktumul jihada, kamu tinggalkan jihad. Kamu tinggalkan jihad. Ustaz, kami wanita nak jihad macam mana? Jihad kamu lebih besar. Jihad mendidik anak-anak, jihad didik apa semua, jihad mendidik ni, jihad dengan duit, jihad dengan tenaga, jihad dengan harta. Wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad. Nabi kata apa? Sallatallahu alaikumudz dhulla, Allah Ta'ala akan meliputi kamu dengan kehinaan. Macam kita sekarang hina. Hina dari segi belaka semua hina. Politik hina, ekonomi hina. Negeri Islam mana yang Rohingya kena bantai, Afrika kena bantai, dekat Bosnia kena bantai, dekat Chechnya kena bantai, dekat Thailand kena bantai, dekat Filipina kena bantai, dekat Iran kena bantai, dekat Iraq kena bantai ahli sunnah, dekat Syria kena bantai ahli sunnah, dekat Palestin kena bantai. Sebut negara apa ni tak kena bantai. Dekat Mesir sekarang kena. Allah Ta'ala sallallahu alaikum wasallam. Pertama sebab tadi tak ikut sunnah. Yang kedua sibuk dengan benda yang haram. Yang ketiga sibuk dengan dunia. Yang keempat tak buat jihad. Sallallahu alaikum wasallam. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu patah balik ke agama kamu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kamu tasta'jilun. Haba al-a'rad kena macam ni, dia dikatakan sebagai apa? Kamu tasta'jilun, orang yang bersegera nak menang. Kalau khabar al-a'rad dah berjuang untuk Islam sampai kena giring macam tu, kita ini agaknya kalau kita minta Allah Ta'ala bagi kemenangan, lagilah tasta'jil, lagi bersegera. Maksudnya bukan satu tempat saja yang dia pada Islam, tapi seluruh. Ya, semua Islam, semua manusia. Ya, tu je. Yes. Sirap orang bukan dia saja, tapi kita pun kena. Dan kita pun kena baksak juga. Kita juga kena juga penyakit-penyakit yang lain. Dia diuji dengan pembunuhan, kita diuji dengan maksiat, kita diuji dengan konsert, kita diuji dengan benda-benda ni semua. Konsert syahwat dan konsert syubhat. Konsert syahwat, konsert yang itulah, future music lah, live in colour, apa semua tu. Konsert syubhat, syubhat ni keliru, salah faham. Itu konsert yang kat Putrajaya baru ni. Kita diuji dengan konsert syahwat dan konsert syubhat. Ujian dua-dua ramai. Sebaik Meng pun ramai juga. Alhamdulillah lah, boleh tahan lagi lah. Barakallahu fikum. Tapi kita kata inilah ujian yang kita telah hadapi. Jadi kita kena buat apa ujian tadi? Menghadapi ujian tadi. Tak boleh kita diam, tak apalah, aku belajar je. Tak boleh. Belajar je tak boleh. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Tathhirul I'tiqad, dia kata dalam kitab fi Tahrim Rafi'il Qubur, haramnya meninggikan kubur, dia kata tanggungjawab itu bertambah dengan bertambahnya ilmu. Kalau tuan-tuan mengaji saya taklim ni 10 tahun, 10 tahun ni tanggungjawab.
Kau mengaji taklim setahun punya tanggungjawab. Lagi banyak tahu, lagi besar tanggungjawab tuan-tuan untuk, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk membawa agama ini kepada masyarakat kita. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah, katakanlah inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Sebab itu dalam hadis yang sahih ada kata, ajiba rabbuka min qunuti rabbihi wa qurbi ghaithihi. Allah Ta'ala berasa ta'ajub dengan hambanya yang terus-menerus beribadah ketika dalam ujian tadi. Yang terus-menerus ibadah dalam ujian. Wa qurbi ghaithihi, dan dekatnya pertolongannya. Fayanzur ilaihim qanitin fayadhillu yadhaku ya'lam anna farjahum qarib. Iaitu orang yang macam ni dia tahan lah, terus dia beribadah, terus buat kerja dalam keadaan yang diuji yang teruk tadi, dan dia rasa Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Itu kita tahu orang beriman, walaupun macam mana ujian yang melanda padanya, dia kena beriman bahawa kemenangan itu pasti Allah Ta'ala akan beri juga. Macam Nabi kata tadi kan, akan berlaku kemenangan. Orang daripada San'a sampai Hadramaut akan aman berjalan. Sekarang hadis yang sahih, akan tiba satu zaman orang daripada Iraq sana boleh jalan sampai ke Yaman, tak takut pun. Perempuan boleh jalan seorang-seorang daripada Iraq ke Yaman, tak takut apa-apa pun. Tapi isu dia bukan kemenangan tu. Isu dia, adakah kita ini bersama dengan golongan-golongan yang telah bekerja untuk memenangkan agama ni. Kemenangan tu pasti akan berlaku. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata apa? Illa tanfiru illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tak tolong Nabi ni, Allah Ta'ala dah tolong Nabi lama dah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Ketika Allah Ta'ala mengeluarkan dia, Nabi SAW di dalam gua, mengeluarkan daripada Mekah, dan ketika mereka berdua di dalam gua. Masa Nabi dengan siapa tu? Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ini kalau ni ayat tu sebelum tu Allah Ta'ala kata apa? Sebelum tu sebelum tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Wahai orang beriman, apa hal dengan kamu ni? Bila Allah Ta'ala kata suruh keluar berjihad dengan Allah Ta'ala, kamu thaqaltum ila al-ard, rasa berat kat dunia ni. Duduk kat tempat kamu, seronok kat rumah kamu, seronok dekat tempat yang kamu bersenang lenang. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Adakah kamu telah redha dengan kehidupan dunia daripada hari akhirat? Jangan berdengar, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah hayat dunia ini dengan akhirat mereka sedikit saja. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman. Kalau kamu tak keluar, yu'adzibkum 'adzaban aliman, Allah Ta'ala akan azab kamu. Nampak tak? Kalau tak kerja untuk Islam, Allah Ta'ala akan azab kita. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Allah Ta'ala akan, biarlah kau mati-mati kena azab, Allah Ta'ala akan tukar golongan lain yang akan bekerja untuk Islam. Wala tadurruhu syai'a, tak akan beri mudarat ke Allah Ta'ala pun. Jadi isu dia sekarang bukannya kemenangan tak kemenangan tu. Setengah orang, ustaz apa kerja bukan boleh menang pun. Bukan isu menang. Isu dia, adakah kita kerja ke arah itu. Soal kemenangan tu pasti Allah Ta'ala bagi. Cuma dekat ke, jauh ke, lama ke, dan apa yang kata patah Arab, apa yang datang itu dekat. Apa yang datang itu dekat. Tak salah 10 tahun ke, 20 tahun ke, 50 tahun ke. Kullu atin qarib, kata Al-Qamakal, atau lebih kurang, setiap yang datang itu dekat. Tapi poin dia, kalau kamu tak buat kerja, kamu akan terlepas, termasuk dalam golongan yang bekerja untuk Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala kata, wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah. Kalau kamu ini berpaling daripada agama kamu, Allah Ta'ala akan datangkan satu golongan, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, golongan yang cinta Allah, Allah Ta'ala cinta dia. Azillatin 'alal mu'minin, sikap lembut pada orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras, tegas pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tak risau pun apa yang orang Ta'ala kutuk dia ke, apa ke, tak takut.
Jadi poin kat sini apa dia? Sekarang ni saya rasa rata-rata yang datang kuliah saya hari ni, kuliah hari ni ialah orang yang dah rajin datang kelas dah. Kena next step pula, bagaimana nak banyakkan sunnah dekat muka bumi Allah Ta'ala. Tuan-tuan ni bos, tuan-tuan ni ada anak-anak, ada keluarga yang besar, ada mak long, ada kak long, ada abang long, ada long-long, semua ni adik-beradik banyak bawah tu. Bila banyak bawah, buat satu benda untuk sunnahkan ahli keluarga. Yang kita seorang. Sebab tu lah bila balik juga, bila tengok kedua kahwin dia, semacam juga macam orang biasa. Berada mengaji Islam Taklim dah 20 tahun dah. Bila kahwin anak dia, ada dansa-dansa lagi, ada tunjuk lagi muzik-muzik, tunjuk lagi benda-benda yang haram. Bila kita kata kenapa ni? Yelah, kita belajar sunnah, dia orang tak belajar sunnah. Nampak tak? Sebab itulah kita kena ngaji, yang kita kena sunnah kali keluarga kita. Akhirnya kita terperangkap dalam, tak boleh nak ubah suasana tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bebel banyak hari ni, bukan punya tafsir pun, banyak bebel. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Biar Ustaz Ali syarahkan ayatnya lah. Dan dah berpuluh-puluh dah pun, apa yang baik daripada Allah SWT, yang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, yang hakikat daripada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni termasuk golongan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan masukkan kita ke dalam syurga bersama dengan para anbiya wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.